Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi video ini kita akan sambungan matematik tingkatan 4, 48, sukatan suragan, tata tak terkumpul. Dan Cikgu akan menggunakan PowerPoint yang disediakan oleh Cikgu Nora Jirakamli dari SMK Urutira Johor. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan jangan lupa buka lonceng di tepi. Jadi video ini akan mulai dengan satu topik yang baru, yaitu 8.2 sukatan suragan. Jadi dalam satu topik ini banyak rumus kita kena hafal seperti jumlah, median, kuartil pertama, kuartil ketiga, jumlah antara kuartil, variance dan sisian bawah ya. Jadi sekarang kita tengok rumus yang pertama yaitu jumlah. Dalam statistik, jumlah bagi suatu set data tak terkumpul ialah beza antara nilai jawapan terbesar dengan nilai jawapan terkecil. Jadi jumlah di sini bermaksudnya dia menggunakan nilai jawapan yang terbesar. Biasanya kita cakap nilai yang terbesar tolak dengan nilai jawapan yang kecil. Jadi biasanya kita sebut nilai yang terkecil. Jadi di sini dia ada rumus diberilah sangat penting di sini ya rumus ini. Jumlah ialah nilai jawapan terbesar tolak dengan nilai jawapan yang terkecil. Ataupun senang kamu hafal ialah jumlah ialah menggunakan nilai yang terbesar dalam data itu tolak dengan nilai yang terkecil dalam data itu. Jadi apakah kepentingan jumlah ini? Sukatan ini memberi kita satu gambaran bagaimana data itu ditaburkan. Sebagai contoh, dalam ujian bahasa Melayu, suatu kelas yang mempunyai jumlah markah yang lebih besar bermaksud kebolehan murid dalam kelas itu berkenaan adalah sangat berbeza. Maksudnya kalau kelas itu ada jawapan jumlah adalah lebih besar, maksudnya nilai tertinggi dengan nilai yang terkecil. Apabila kamu tolak, kamu dapat jawapan yang sangat-sangat besar. Maksudnya kebolehan murid dalam kelas itu adalah sangat berbeza. Maksudnya pelajar yang sangat pandai memang sangat pandai lah. Tapi pelajar yang sangat lemah memang sangat lemah. Sebab jawapan jumlah mereka adalah besar. Tapi sebaliknya kalau jawapan jumlah adalah kecil, maksudnya kebolehan murid dalam kelas itu mungkin hampir sama. Sebab kamu guna nilai yang tertinggi dalam data itu, tolak nilai yang terkecil dalam data itu, dan kamu dapati bahawa jawapan jumlah dia adalah kecil. Maksudnya maka mereka hampir sama lah. Jadi kalau maka belajar dalam kelas itu hampir sama, maksudnya kebolehan murid dalam kelas itu hampir sama, sebab pembezaan mereka tidak besar. Jadi kita tengok soalan contoh 3 di sini. Disebut set data 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20. Tentukan jumlah bagi set data ini. Jadi pertama kamu perhatikan set data ini. Kamu pergi carilah nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil dalam set data ini. Ataupun kita cakaplah nilai jawapan yang terbesar ataupun nilai jawapan yang terkecil. Jadi dalam set data ini sangat jelas 14 ini ialah nilai jawapan yang terkecil. Dan 40 ini ialah nilai jawapan yang terbesar. Jadi kamu boleh jawab soalan lah. Jumlah ialah guna nilai jawapan yang terbesar 40 tolak dengan nilai jawapan yang terkecil iaitu 14. Jadi tekan kalkulator jawapan akhir soal keluar lah yang itu 26. Jadi seterusnya kita tengok contoh 4. Jadwal berikut menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam suatu kuis kimia. Jadi skor di sini maksudnya markah. Jadi ada markah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bilangan murid 3, 5, 6, 8, 12, 7, dan 3. Jadi maksudnya 3 di sini maksudnya ada 3 orang murid yang mendapat markah 2 sahaja. Yaitu skor 2. 5 di sini menunjukkan ada 5 orang murid yang mendapat skor 3. Ataupun markah 3 dalam kuis kimia. Dan tafsiran jadual ini adalah sama untuk nombor yang seterusnya. Jadi tentukan jumlah bagi data di atas. Jadi kata kunci soalan ini adalah jumlah. Dalam jadual ini nilai jawapan yang paling tinggi ialah 8 dan nilai jawapan yang terkecil ialah 2. Maksudnya jawapan jumlah ialah kamu guna nilai jawapan yang terbesar iaitu 8 tolak dengan nilai jawapan yang terkecil iaitu 2. Jadi tekan kalkulator kamu dapat jawapan ialah 6 lah. Biasanya kesilapan pelajar di sini ialah dia mengambil jawapan bilangan murid. Salah. Ingat jawapan bagi jumlah, nilai jawapan ialah skor dia, bukan bilangan murid. Kalau kamu ambil jawapan bilangan murid, contoh ada pelajar ambil jawapan 12 tolak dengan 3, memang jawapan sudah salah lah. Sebab itu apabila kamu jawab soalan jumlah ini, mesti ambil nilai yang betul. Jadi seterusnya kita kena cari jumlah antara kuartil bagi suatu set data tak terkumpul. Apabila nilai-nilai sesuatu data disusun mengikut tertib menaik, jadi peringatan di sini, apabila kamu nak cari jawapan median kuartil pertama, kuartil ketiga, ataupun jawapan bagi jumlah antara kuartil, data kamu mesti disusun dari nilai terkecil sehingga nilai terbesar mengikut tertib menaik. Kuartil pertama, simbol dia ialah Q1.
ialah nilai tata yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama, manakala kuartil ketiga simbol dia ialah Q3, ialah nilai tata yang berada pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan susunan tata tersebut. Jadi yang kamu kena hafal di sini ialah kuartil pertama simbol ialah Q1 dan kedudukan dia ialah di 1/4 daripada keseluruhan susunan tata tersebut. Manakala kuartil ketiga simbol dia ialah Q3, kedudukan dia ialah 3/4 daripada keseluruhan susunan tata tersebut. Jadi di sini ada 8 langkah untuk mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Jadi langkah pertama ialah susun tata mengikut tertib menaik. Ini yang seperti cikgu cakap. Mesti susunkan tata itu dari nilai terkecil sehingga nilai terbesar. 2. Tentukan median tata tersebut. Jadi langkah kedua mesti tentukan mana kedudukan median itu. Langkah ketiga, bahagikan set tata kepada 2 bahagian, iaitu bahagian tata sebelum median dan bahagian tata selepas median. Jadi fungsi median di sini ialah membahagikan set tata itu kepada 2 bahagian, iaitu bahagian depan sebelum median dan bahagian belakang iaitu selepas median. Jadi langkah yang keempat, Q1 iaitu kuartil pertama ialah tata yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian tata sebelum median. Manakala Q3 iaitu kuartil ketiga ialah tata yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian tata selepas median. Langkah keenam, jika bilangan tata ganjil, median Q1 dan Q3 dapat terus dikenal pasti daripada susunan tata. Langkah keenam ini maksudnya ialah jika bilangan tata itu ialah ganjil, maksudnya kamu cari jawapan median kuartil pertama, kuartil ketiga, kamu tak perlu kira, kamu boleh terus dapat jawapan daripada tata itu. Bagaimana kalau jika bilangan tata ialah genap, iaitu langkah 7, nilai median kuartil pertama, kuartil ketiga dapat diperoleh dengan mencari nilai berada antara 2 tata pada kedudukan tengah-tengah bahagian tata sebelum atau selepas median. Maksudnya di sini ialah jika bilangan tata ialah genap, maksudnya kamu kena buat pengiraan sikit lah. Kamu tidak dapat mendapat jawapan terus daripada set tata itu. Jadi macam mana kamu buat pengiraan, kamu mencari berata antara 2 tata itu pada kedudukan tengah-tengah bahagian tata sebelum atau selepas median. Jadi langkah 8 ialah langkah yang terakhir, yaitu kita kena cari jumlah antara kuartil adalah sama dengan Q3, yaitu kuartil ketiga, tolak dengan Q1, yaitu kuartil pertama. Jadi kita tengok contoh 5 di sini. Tentukan jumlah antara kuartil bagi setiap set tata berikut. A. Dan langkah pertama, ingat kamu kena susunkan tata ini dari nilai terendah sehingga nilai terbesar. Dan soalan ini dia sangat baik hati. Dia sudah tolong kamu susun sudah dari nilai terkecil sehingga nilai terbesar. Jadi kamu boleh kira bilangan dia sama ada tata ini ialah ganjil ataupun genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi tata ini ialah ganjil. Jadi maksudnya kamu boleh terus dapat jawapan daripada tata ini, tak perlu pengiraan. Jadi bagi pelajar lemah sikit, kamu boleh pakai cara potong untuk mendapat jawapan median. Jadi macam mana kamu guna cara potong? Kalau cikgu ajar biasanya ajar macam ini, kamu potong satu nombor di depan, seterusnya kamu potong lagi satu nombor di belakang. Lepas itu potong lagi satu nombor di depan, potong lagi satu nombor di belakang. Potong satu nombor lagi di depan, lepas itu potong satu lagi di belakang. Dan sambung lagi potong satu nombor di depan, dan potong satu lagi nombor di belakang. Potong satu lagi nombor di depan, dan potong satu nombor lagi di belakang. Dan kamu akan perhatikan tinggal satu nombor di tengah-tengah, betul? Jadi maksudnya jawapan ini adalah median. Ini yang cara cikgu ajarlah untuk pelajar yang lebih lemah sikit. Kalau bagi pelajar yang dapat imaging, kamu boleh terus dapat jawapan median. Okey, itu lagi bagus. Kamu boleh pakai cara kamu sendiri. Jadi jika kamu sudah tahu nilai 13 ini ialah jawapan untuk median, jadi kamu boleh cari kuartil pertama dan kuartil ketiga lah. Dan ingat tadi kita sudah belajar kan, kedudukan kuartil pertama ialah di sebelum median. Jadi sekarang kamu boleh tentukan bilangan tata sebelum median ini ialah ganjil ataupun genap. Jadi kamu boleh kira lah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan sangat jelas ialah 5 iaitu ganjil kan. Maksudnya kamu boleh terus dapat jawapan kuartil pertama dalam tata ini. Dan sama juga bagi bilangan tata selepas median 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan ialah 5 iaitu nombor ganjil juga. Kalau bilangan ganjil, maksudnya kamu boleh terus dapat jawapan kuartil ketiga daripada tata ini. Jadi pakai cara yang sama, kamu boleh potong nombor. Jadi sama juga, kamu boleh potong satu nombor di depan, lepas itu potong satu nombor di belakang.
Sambung potong satu nombor di depan, lepas itu potong satu nombor lagi di belakang. Jadi kamu dapati bahawa sekarang tinggal satu jawapan sahaja. Maksudnya nilai 6 ini ialah jawapan untuk kuartil pertama. Sama cara untuk cari kuartil ketiga juga. Tadi kita sudah belajar kedudukan kuartil ketiga ialah di selepas median. Maksudnya di antara 5 nombor inilah. Jadi pakai cara yang sama, potong satu nombor di depan, potong satu lagi nombor di belakang. Potong satu nombor di depan, potong satu nombor di belakang. Jadi satu nilai sahaja jawapan yang tinggal yaitu 20. Maksudnya jawapan ini adalah untuk kuartil ketiga. Jadi seterusnya kita boleh jawab soalan untuk mencari jawaban jumlah antara kuartil. Jadi rumus jumlah antara kuartil ialah guna nilai kuartil ketiga kan, tolak dengan jawapan nilai kuartil pertama. Maksudnya kamu pakai jawaban nilai 20, tolak dengan nilai 6. Di jawapan sangat jelas, jawapan yang tinggal ialah 14. Jadi ini ialah jawaban untuk jumlah antara kuartil bagi soalan A. Jadi seterusnya kita tengok soalan B. Jadi langkah pertama ingat kena susunkan data ikut nilai terkecil sehingga nilai terbesar. Dan kita kena cari kedudukan median, jadi kena kira bilangan data ini ialah ganjil ataupun genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bilangan ialah ganjil kan, 9. Jadi maksudnya kamu boleh terus dapat jawapan median daripada data ini. Jadi boleh guna cara sama dengan tadi, guna kaedah potong. Potong satu nombor di depan, lepas itu potong satu nombor belakang. Satu nombor di depan, satu nombor di belakang. Jadi buat langkah yang sama. Jadi kamu dapati bahawa tinggal satu jawapan di sini yaitu 19. Jadi jawapan ini merujuk kepada median. Jadi kalau kamu sudah tahu ini adalah median, maksudnya kamu kena cari kedudukan kuartil pertama 10 median dan jawapan kuartil ketiga selepas median. Jadi langkah seterusnya kamu kena tentukan data 10 median ini ialah ganjil ataupun genap. Jadi kamu boleh kira 1, 2, 3, 4. 4 di sini menuju kepada genap, betul? Kalau genap, maksudnya kamu tidak dapat terus dapat jawapan daripada set data ini. Kamu mesti ambil kira rata di antara dua set data. Jadi masih boleh guna kaedah potong tadi. Jadi potong satu nombor di depan, lepas itu potong satu nombor di belakang. Potong satu nombor di depan, lepas itu potong satu nombor di belakang. Dan kamu dapati bahawa di atas nombor di tengah-tengah sini, betul? Kalau di atas nombor di tengah-tengah sini, maksudnya kamu kena ambil kira rata di antara dua set data ini. Yaitu 14 di depan dengan 14 di belakang. Supaya itu kamu tengok jawapan dia di sini, dia pakai 14 tambah dengan 14. Maksudnya kamu tambah nombor di depan dan tambah dengan nombor di belakang. Lepas itu bahagi 2. Ini maksudnya rata bagi dua set data ini. Jadi ini adalah jawaban untuk Q1 lah, kuartil pertama. Sama juga dengan jawapan kuartil ketiga, kamu boleh pakai kaedah potong tadi. Jadi satu nombor depan, satu nombor belakang, satu nombor depan, satu nombor belakang. Jadi kamu dapati bahawa kedudukan kuartil ketiga ialah di antara dua nombor ini yaitu 20 dengan 21. Jadi kamu kena ambil jawapan rata bagi dua set data ini. Jadi kamu boleh tengok jawapan di sini. Dia pakai nilai depan yaitu 20 tambah dengan nilai belakang yaitu 21. Lepas itu bahagi dengan 2. Maksudnya ini adalah nilai rata bagi dua set data ini. Dan jawapan ini adalah rujuk kepada kuartil ketiga. Jadi kamu boleh tekan kalkulator kira sekaligus. Dan jawapan akhir kamu akan dapat 6,5. Seterusnya kita tengok contoh C. Sama juga nilai mesti disusun dari nilai terkecil sehingga nilai terbesar. Pertama kita nak cari kedudukan median dulu. Jadi kita tentukan data ini adalah genap ataupun ganjil. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 ini merujuk kepada genap. Maksudnya jawapan median kamu tidak dapat terus dapat data. Mesti ambil jawapan rata di antara dua set data. Jadi boleh pakai kaedah potong tadi. Satu nombor depan, satu nombor belakang. Satu nombor depan, satu nombor belakang. Jadi terus potong. Jadi akhirnya kamu dapati bahawa jawapan median kamu ialah di tengah-tengah ini, yaitu di antara 2,6 dengan 2,8. Tapi soalan tidak suruh cari median, jadi kamu tak perlu kira median sebab soalan minta kuartil pertama dan kuartil ketiga kan. Jadi kalau kamu sudah tahu jawapan median ialah di sini, maksudnya 4 nombor di sini merujuk kepada data 10 median, manakala 4 nombor di sini merujuk kepada data selepas median. Jadi kamu sudah tahu bilangan data 10 median ialah 4, betul? Jadi 4 ialah genap, maksudnya bagi jawapan kuartil pertama, kamu tidak dapat terus jawapan daripada data. Maksudnya kamu kena ambil kira rata bagi dua data. Jadi boleh pakai kaedah potong tadi, satu depan, satu belakang, satu depan dan satu belakang.
Dan kamu dapati bahawa kedudukan kuartil pertama ialah di antara dua nombor ini, yaitu 2,5. Jadi sama juga kamu cari jawapan kuartil pertama, yaitu Q1. Kamu ambil nombor di depan, yaitu 2,5, tambah lagi satu nombor di belakang, yaitu 2,5 juga, lepas itu bahagi 2. Dan jawapan ini rujuk kepada kuartil pertama. Sama juga cara untuk cari kuartil ketiga. Jadi bilangan tata selepas median ialah 4, dan 4 merujuk kepada genap. Maksudnya kamu tidak dapat terus dapat jawapan daripada tata, mesti guna nilai purata dua set tata. Jadi pakai kaedah sama tadi, potong satu nombor di depan, lepas itu potong satu nombor di belakang. Sambungan, potong satu nombor depan, potong satu nombor di belakang. Dan kamu dapati bahawa kedudukan kuartil ketiga ialah di sini, yaitu di antara 2,9 dan 3,0. Jadi sama juga kamu ambil kira nilai purata dua nombor ini, yaitu guna nombor yang di depan 2,9 tambah dengan nombor yang di belakang 3,0. Lepas itu bahagi 2. Jadi jawapan ini rujuk kepada kuartil ketiga. Lepas itu kita boleh cari jumlah antara kuartil, yaitu rumusan kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Jadi jawapan akhir kamu akan dapat 0,45. Jadi inilah penjelasan bagi soalan contoh 5. Seterusnya kita tengok contoh 6. Jadi apakah pembacaan soalan contoh 5 dan 6? Jadi kalau kamu perhatikan soalan contoh 5, tata dia tidak tersusun dalam jadual, tidak. Tapi soalan bagi contoh 6, tata dia sudah disusun dalam bentuk jadual. Jadi inilah pembacaan soalan 5 dan soalan 6. Jadi contoh 6, tentukan jumlah antara kuartil bagi jadual kegelapan berikut. Jadi jadual diberi ada markah skor yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan bilangan murid diberi yaitu 3, 5, 6, 8, 12, 7, dan 3. Jadi langkah penyelesaian bagi tata-tata terkumpul dalam bentuk jadual adalah lebih susah sikit. Jadi langkah pertama kamu kena cari jumlah bilangan. Dan di sini dia letak kegelapan longgokan. Kenapa dia di sini tanpa satu baris untuk cari kegelapan longgokan? Sebab tujuan dia ialah untuk nak cari bilangan murid. Jadi jika sini letak L1 menuju kepada langkah pertama. Jadi kalau ikut soalan yang diberi di sini, dia pakai 3 tambah 5, 8, 8 tambah 6, 14, 14 tambah 8, 22, 22 tambah 12, 34, 34 tambah 7 menjadi 41, 41 tambah 3, jadi akhirnya jawapan ialah 44. Maksudnya 44 di sini merujuk kepada jumlah bilangan murid. Sebab itu dia tambah satu baris untuk mencari kegelapan longgokan. Tujuan dia ialah untuk mencari jumlah bilangan murid. Jadi selepas kamu tahu jumlah bilangan murid, jadi kamu boleh dapat kedudukan kuartil pertama dengan kuartil ketiga lah. Jadi langkah yang kedua jika letak di sini Masih ingat tadi kita sudah bincang, kedudukan kuartil pertama ialah 1/4 daripada keseluruhan susunan tata tersebut. Manakala kedudukan kuartil ketiga ialah 3/4 daripada keseluruhan susunan tata tersebut. Sebab itu langkah di sini apabila dia nak cari kedudukan kuartil pertama, dia menggunakan rumusan 1/4. Tolak dengan jumlah bilangan murid. Jadi jawapan dia sudah tahu kedudukan kuartil pertama ialah di cerapan ke-11. Lepas itu dia pergi cari kedudukan kuartil pertama, lepas itu dia dapat jawapan 4. Jadi nanti cikgu akan ajar macam mana cari kedudukan cerapan ke-11 ini. Dan kita sambung kuartil ketiga dulu. Jadi langkah yang ketiga, kamu akan cari kedudukan kuartil ketiga. Jadi cara tulis jawapan sama dengan kuartil pertama. Jadi kamu akan cari kedudukan cerapan ke berapa. Jadi kamu pakai 3/4. Sebab kedudukan kuartil ketiga adalah 3/4 daripada keseluruhan susunan tata. Jadi tolak dengan jumlah bilangan murid iaitu 44. Dan ini kamu boleh tekan kalkulator iaitu 3/4 tolak dengan 44. Dan kamu akan mendapat jawapan 33. Dan ingat jawapan 33 bukan jawapan bagi kuartil ketiga. Jawapan 33 ini hanya menunjukkan jawapan kuartil ketiga ialah di kedudukan cerapan ke-33. Jadi biasanya pelajar buat kesilapan di sini ialah dia tekan kalkulator 3/4 tolak dengan 44 dapat jawapan 33 dan dia ingat jawapan 33 itu ialah jawapan bagi kuartil ketiga. Jadi ini kesilapan yang sangat-sangat besar. Jadi cikgu ingatkan di sini sekali lagi jawapan 33 ialah menunjukkan jawapan kuartil ketiga ialah di kedudukan cerapan ke-33. Maksudnya kamu akan cari di mana kedudukan cerapan ke-33 di sini nanti. Jadi macam mana kita nak cari kedudukan cerapan? Sebab dia sudah menunjukkan jawapan kuartil pertama ialah di kedudukan cerapan ke-11. Manakala jawapan bagi kuartil ketiga ialah di kedudukan cerapan ke-33. Okay, bilangan murid ialah 3, betul? Maksudnya cerapan pertama hingga cerapan yang ketiga ialah di sini.
Dan bilangan murid di sini ialah 5. Maksudnya dia sambung dapat serapan yang ketiga. Maksudnya di sini dia bermula dengan serapan keempat lah. Jadi serapan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 ialah di bahagian sini. Dan seterusnya sama juga, bilangan murid di sini ialah 6. Jadi selepas serapan ke-8, maksudnya dia bermula dengan serapan ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, ialah di bahagian ruang sini. Dan sama juga, bilangan murid sini ialah 8. Jadi maksudnya selepas serapan ke-14, dia bermula dengan serapan 15. Jadi kamu boleh kira guna jari kamu lah. Jadi bermula dari serapan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi memang bilangan 8 sahaja. Maksudnya serapan dari 15 hingga ke serapan 22 ialah di bahagian sini. Dan sama juga bagi bilangan 12, kamu boleh guna jari kamu kira sambung daripada serapan 22 di sini. Jadi serapan 23, 24, 25, kamu kira sampai ke serapan 34, maksudnya bilangan memang 12. Jadi kedudukan serapan yang sama untuk kedua-dua ini juga lah. Dan ini adalah langkah yang keempat untuk mencari kedudukan serapan bagi kuartil pertama dan kuartil ketiga. Dan sini cikgu letak L4 lah. Jadi bagi kuartil pertama, tadi kita sudah kirakan kedudukan serapan ialah ke-11. Dan soalan pakai C11. Jadi kamu tengok di mana kedudukan C11. Maksudnya C11 kamu dapati bahawa dia ialah di antara jawapan C9 hingga C14. Betul? Menunjukkan jawapan kuartil pertama ialah di sini. Jadi mana satu jawapan kamu kena ambil. Dan sampai langkah ini belajar keliru lagi ya. Sebab dia tidak tahu mana satu jawapan nak ambil. Nak ambil 14 kah, 6 kah ataupun 4. Tak ingat jawapan bagi median kuartil pertama, kuartil ketiga dan jumlah antara kuartil. Ingat nilai mereka mesti ambil daripada skor, iaitu markah. Jadi maksudnya jawapan 4 ini ialah untuk jawapan bagi kuartil pertama. Sama juga bagi jawapan kuartil ketiga, tadi kita sudah kirakan. Dia ialah di kedudukan serapan ke-33. Dan jawapan ini dia letak C33. Jadi kita cari di mana kedudukan C33 ini. Jadi sangat jelas dia ialah di antara C23 hingga C34. Maksudnya jawapan kuartil ketiga ialah di bahagian ini. Dan ingat jangan cari jawapan yang salah. Bukan 34, bukan 12. Tapi ambil jawapan daripada skor markah di sini. Yaitu jawapan 6 ini ialah jawapan bagi kuartil ketiga. Jadi langkah yang terakhir, langkah yang kelima. Jadi kamu boleh cari jawapan lah jumlah antara kuartil. Yaitu guna jawapan kuartil ketiga tolak dengan jawapan kuartil pertama. Yaitu 6 tolak 4, jadi tekan kalkulator, jawapan ialah 2. Jadi ini adalah contoh penyelesaian bagi data yang tak terkumpul dalam bentuk jadual untuk cari jawapan jumlah antara kuartil. Video ini sampai sini saja, dan video ini kita sudah belajar jumlah yaitu guna nilai serapan terbesar tolak dengan nilai serapan yang terkecil. Kedua, kita sudah belajar median juga. Dan ketiga, kita belajar kuartil pertama, yaitu 1/4 daripada keseluruhan susunan data tersebut. Dan keempat, kita belajar kuartil ketiga, yaitu 3/4 daripada keseluruhan susunan data tersebut. Dan yang terakhir, kita belajar jumlah antara kuartil, yaitu kamu guna nilai jawapan kuartil ketiga tolak dengan nilai jawapan kuartil pertama. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan jangan lupa buka loceng di tepi. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.